Assalamualaikum, saya Nur Syakira binti Muhammad Syukri, P128089 akan membentangkan berkaitan abstrak. Kajian tindakan yang dijalankan ini bertujuan untuk menilai sejauh manakah operasi tambah berulang dapat meningkatkan kemahiran dan kecekapan murid sekolah rendah dalam menyelesaikan operasi darab. Kami memilih murid tahun 3 Al-Batani sebagai responden kajian, manakala bagi instrumen kajian ini meliputi ujian pra, ujian pos, pemerhatian dan soal selidik. Hasil analisis data dipaparkan dalam bentuk jadual, graf dan peningkatan prestasi pencapaian responden. Keputusan kajian ini menunjukkan bahawa kaedah operasi tambah berulang merupakan kaedah yang mudah difahami oleh murid di samping dapat meningkatkan kemahiran dan kecekapan murid tahun 3 dalam menyelesaikan operasi darab. Kajian ini menjalankan agar kepelbagaian kaedah dan aktiviti yang menarik dan dapat diperhatikan oleh guru-guru dalam sesi pengajaran dan pembelajaran pada masa akan datang. Seterusnya, bahagian refleksi pengajaran dan pembelajaran yang lalu. Berdasarkan PDP yang lepas, terdapat beberapa masalah utama yang dihadapi oleh murid-murid, terutama murid tahun 3. Berkaitan kajian tindakan yang akan dilaksanakan iaitu berkaitan dengan masalah kesukaran menguasai operasi darab. Antara masalah utama murid sukar menguasai operasi darab adalah pengajaran dan pembelajaran dalam bahasa Inggeris. Ini akan menyebabkan murid-murid tidak menumpu perhatian sepenuhnya semasa guru mengajar. Mereka lebih kerap bermain, mengalamun dan berbual sesama rakan sebelah. Selain itu, murid-murid tidak menyiapkan latihan yang diberi oleh guru dan mereka tidak melakukan latih tubi di rumah, malah hanya mengharapkan jawapan dari guru-guru. Seterusnya, mereka kurang bercakap dan hanya berdiam diri serta tidak mahu bertanya dengan guru jika tidak faham. Sikap sebegini menyebabkan murid tidak mempunyai kemahiran dan kaedah yang betul untuk menyelesaikan masalah operasi darab. Oleh itu, murid tidak akan mendapat markah yang penuh dalam operasi darab kerana tidak tahu cara yang betul untuk mendapatkan jawapan. Okey, seterusnya saya serahkan kepada kawan saya. Assalamualaikum, saya Nur Farah Fatini binti Zakaria, P128052. Saya akan menyambung slide perbentangan seterusnya iaitu berkenaan fokus kajian. Fokus kajian bagi kajian tindakan ini ialah untuk mengenal pasti keberkesanan penggunaan kaedah tambah berulang iaitu intervensi yang telah dipilih dalam operasi darab dalam kalangan murid tahun 3 Al-Batani. Fokus kajian yang seterusnya adalah bagi membantu pelajar memantapkan kemahiran mereka dalam melaksanakan operasi asas matematik, membina keyakinan dalam menjawab soalan dan membantu mencapai kecemerlangan dalam peperiksaan sekaligus meningkatkan prestasi sekolah. Okey, seterusnya objektif kajian. Bagi objektif am, tujuan kajian ini adalah untuk mempertingkatkan keberkesanan operasi darab dalam subjek matematik dengan menggunakan teknik tambah berulang. Bagi objektif khusus pula ialah mempertingkatkan lagi kemahiran murid dalam membuat sifir dengan lebih baik, kemudian memperkukuhkan kemahiran murid dalam menjawab soalan tugasan yang diberikan dengan betul dan pantas. Seterusnya, meningkatkan keberkesanan dan kefahaman murid berkaitan dengan operasi darab menggunakan kaedah intervensi yang telah dipilih iaitu tambah berulang. Akhir sekali, membantu murid mengubah sikap ke arah yang lebih positif dan seronok untuk melibatkan diri semasa sesi pengajaran dan pembelajaran. Slide seterusnya ialah berkaitan sasaran atau subjek kajian. Okey, sasaran bagi kajian tindakan ini ialah melibatkan 30 orang murid iaitu responden daripada murid darjah 3 Al-Batani daripada Sekolah Kebahasaan Tok Motong. Mereka terdiri daripada 15 orang murid lelaki dan 15 orang murid perempuan. Pemilihan sampel ini diperoleh berdasarkan keputusan ujian pra dan ujian pos.
Itu sahaja daripada saya. Saya serahkan perbentangan kepada pembentang seterusnya. Baik, Assalamualaikum. Saya Nausuriana binti Marzuki. Saya akan membentangkan bahagian tinjauan awal dalam kajian ini yang memfokuskan kepada permasalahan murid yang diperincikan kepada aspek untuk mengenal pasti tahap penguasaan murid tahun 3 Al-Batani dalam topik operasi darab. Cara pengumpulan data dalam kajian ini adalah lebih menggunakan kepada 3 kaedah iaitu pemerhatian, ujian pra dan pos dan soal selidik. Bagi analisis data untuk pemerhatian yang mana pemerhatian ini adalah bertujuan untuk melihat sendiri perubahan sikap murid sebelum, semasa dan selepas sesi proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan. Di mana sebelum kaedah ataupun aktiviti ini dijalankan dapat diperhatikan bahawa murid-murid tidak bersemangat untuk belajar, degil dan mempunyai masalah disiplin disebabkan tidak berminat dengan subjek matematik. Selain itu, disebabkan oleh aktiviti menarik juga tidak dijalankan untuk menarik perhatian murid untuk fokus ketika guru sedang mengajar. Sebagai contoh, seperti penggunaan LCD yang mana tiada digunakan oleh guru, dan seterusnya ialah guru juga banyak mengambil masa mereka dengan mengawal pergerakan murid yang tidak terkawal ketika proses pengajaran dan pembelajaran sedang dilaksanakan. Seterusnya, murid juga tidak mengambil serius kepada apa yang guru sampaikan, yang mana guru perlu mengulang arahan secara berulang-ulang untuk menarik minat murid kepada proses pengajaran. Dan yang terakhir ialah apa-apa aktiviti yang melibatkan latihan pengukuhan juga kebanyakannya murid hanya lebih mengharapkan jawapan daripada guru semata-mata. Baik, bagi analisis data untuk ujian pra dan pos yang mana dijalankan bagi mengenal pasti tahap penguasaan murid tahun 3 Al-Batani dalam topik operasi darab. Ujian pra dan pos merupakan pemeriksaan untuk mengetahui kebolehan murid dalam menguasai sesuatu topik pembelajaran. Satu set soalan diberikan kepada semua murid tahun 3 Al-Batani yang mana dilaksanakan sebelum dan selepas kaedah tambah berulang digunakan ketika proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Soalan ini juga menggunakan soalan set yang sama yang mana mengandungi 3 tahap iaitu rendah, sederhana dan tinggi. Melalui analisis ujian pra dan pos ini dapat dilihat tahap pencapaian murid yang berlaku peningkatan daripada ujian pra dan ujian pos. Terdapat banyak perubahan yang dapat dilihat yang mana dapat diperhatikan lebih menjerumus kepada satu keputusan yang positif. Seperti yang kita dapat lihat pada slide ini, ujian pra seramai 16 orang murid sahaja yang lulus di mana skor mereka yang kebanyakannya adalah yang dapat adalah antara 13 hingga 24 markah sahaja daripada 24 markah penuh. Manakala berbanding dengan ujian pos pula seramai 30 orang murid lulus mewakili 100% dalam ujian pos. Pada slide ini juga dapat dilihat graf yang mana menunjukkan peningkatan peratusan kelulusan responden murid tahun 3 dalam ujian pra dan pos yang mana dijalankan sebelum dan selepas teknik kaedah tambah berulang dijalankan. Bagi analisis data untuk soal selidik, kita dapat lihat di dalam jadual ini yang mana menunjukkan respon positif terhadap aktiviti dalam kelas yang berkaitan operasi tambah berulang. Sebagai contoh, 83.3% responden merasa seronok dan gembira mengikut aktiviti ini. Manakala 100% responden dapat belajar tentang kaedah berulang untuk operasi darab, 100% responden dapat mempelajari kaedah baru dalam operasi darab, 86.7% responden berusaha dalam melaksanakan aktiviti di samping mampu menjawab soalan yang diberikan oleh guru. Manakala 66.7% responden dapat memperolehi markah penuh dalam aktiviti dan soalan yang dikemukakan oleh guru. Dan 100% responden berminat sekiranya proses PMP
matematik menggunakan kepelbagaian kaedah dan aktiviti baru dalam proses pembelajaran yang dapat menarik minat murid. Dan yang terakhir, 100% responden menyatakan bahawa guru-guru selalu membangunkan dan memberikan motivasi kepada mereka dalam melaksanakan aktiviti, dan rata-rata responden menunjukkan minat yang tinggi selepas pelaksanaan aktiviti tambah berulang dalam operasi darab. Baik, untuk intervensi atau pelaksanaan aktiviti operasi darab menggunakan teknik tambah berulang, dalam kajian ini terdapat 4 pelaksanaan aktiviti yang mana dipecahkan kepada pelaksanaan aktiviti untuk memperkenalkan konsep darab dengan lebih terperinci melalui proses penambahan berulang daripada permainan fill in the jar. Aktiviti yang kedua adalah dengan memberi soalan latihan kepada murid-murid menggunakan kaedah tambah berulang. Aktiviti ketiga memperkenalkan soalan situasi melibatkan kaedah tambah berulang. Dan aktiviti keempat adalah untuk memadankan soalan dan jawapan operasi darab menggunakan konsep tambah berulang. Baik, bagi langkah pelaksanaan aktiviti yang pertama ini ialah terlebih dahulu dengan mengarahkan setiap murid untuk berpecah kepada 4 kumpulan kecil terlebih dahulu, dan selepas itu setiap kumpulan perlu menghantar soalan wakil ke hadapan untuk mengambil kad kupanda yang mana setiap daripada kad tersebut mempunyai cetakan di belakangnya dengan 3 arahan soalan bagi setiap ahli kumpulan yang harus diselesaikan. Pada permulaannya, sebelum melaksanakan tugasan tersebut akan dibantu dengan menunjukkan contoh soalan bagi operasi tambah dan darab beserta cara formula pengiraan dan gambaran di atas papan putih seperti yang dapat dilihat dalam slide ini. Dan langkah seterusnya, murid-murid akan duduk dalam kumpulan mereka dan membaca setiap arahan soalan dan menggunting bahan-bahan yang diberikan untuk diisikan di dalam bekas yang mana telah ditampal oleh guru di papan putih secara bergila-gila mengikut kumpulan merujuk kepada soalan tersebutlah yang mereka dapat. Selepas itu, murid akan dapat membezakan formula pengiraan bagi setiap operasi tambah dan darab yang telah dibuat. Seterusnya akan diberi tunjuk ajar dan membimbing murid-murid tersebut untuk mengenali dan menjadikan tugasan yang mereka lakukan itu tidak berlaku sebarang kesilapan. Pelaksanaan aktiviti yang kedua pula iaitu dengan memberikan soalan latihan kepada murid menggunakan kaedah tambah berulang. Mana setelah selesai tadi sesi soal jawab dengan panggil murid secara rawak untuk mengetahui jawapan mereka, kemudian guru akan memberikan soalan latihan kepada murid dengan menggunakan satu permainan iaitu Pocket Doraemon yang mana seperti yang dapat dilihat dalam slide ini, di mana murid perlu melontar dadu untuk mengetahui kertas soalan yang akan diperolehi oleh mereka, dan guru akan meminta mereka untuk menjawab soalan bergambar tersebut dengan menulis nombor mengikut bilangan gambar yang terdapat pada setiap soalan yang ada pada kertas latihan masing-masing dengan merujuk mengingati kembali formula yang telah diajarkan tadi. Setelah ianya selesai, mereka akan menampalkan tugasan tersebut di dalam buku latihan mereka, dan seterusnya guru akan membuat perbincangan dan mencatat jawapan yang betul di atas papan putih. Dengan aktiviti menjawab soalan latihan tadi secara tidak langsung, murid ini akan dapat meningkatkan keupayaan mereka untuk lebih memahami soalan yang berkaitan dengan operasi darab. Dengan cara ini juga guru-guru akan lebih yakin yang murid ini akan lebih berani untuk melontarkan pandangan dan jawapan mereka kepada guru dengan penuh keyakinan dan dapat membiasakan murid dengan mempelbagaikan soalan tidak kira susah ataupun senang. Seterusnya, untuk pelaksanaan aktiviti yang ketiga ini pula adalah lebih kepada untuk memperkenalkan soalan situasi yang melibatkan kaedah tambah berulang. Setelah selesai sesi perbincangan tadi, guru akan menyambung permainan yang lebih menarik iaitu dengan snack ladder seperti yang dapat dilihat di dalam slide ini, yang mana murid-murid akan dibahagikan kepada 4 kumpulan yang mana merujuk kepada 4 penanda dang tersebut.
Setiap wakil akan bermain mengikut giliran. Bagi kumpulan yang dapat menaiki tangga akan diberikan hadiah, manakala kumpulan yang berada di petak ular akan menurun dan perlu didenda dengan menjawab soalan situasi yang mana melibatkan kaedah tambah berulang. Sekiranya kumpulan tersebut gagal memberikan jawapan yang tepat, mereka perlu menjawab soalan seterusnya sehingga berjaya. Soalan yang diperolehi ini juga perlu ditulis di papan putih beserta jawapan untuk rujukan murid-murid yang lain. Permainan ini sebenarnya bertujuan untuk membiasakan murid dengan soalan yang berdasarkan situasi selain daripada soalan yang keluar dalam bentuk gambar ataupun nombor. Setelah memberikan segala tindak balas dengan penerangan yang terperinci kepada jawapan murid-murid tersebut, guru tersebut akan menanyakan murid secara lisan bagi mengetahui tahap kefahaman mereka terhadap aktiviti yang dijalankan. Pelaksanaan aktiviti yang terakhir ialah lebih kepada untuk memadankan soalan dan jawapan operasi darab dengan menggunakan kaedah tambah berulang. Yang mana untuk mengukuhkan lagi kefahaman murid-murid yang sedia ada, aktiviti dijalankan adalah lebih kepada santai yang mana tidak memberi tekanan kepada murid dengan permainan tausiah puzzle. Dan seperti mana yang dapat dilihat dalam slide ini, iaitu helaian yang pertama kertas lembaran kerja tausiah puzzle dan helaian kedua kertas lembaran kerja tausiah puzzle. Sebelum memulakan permainan ini, seperti biasa murid-murid akan dipecahkan kepada 4 kumpulan dan diberikan 2 helaian kertas lembaran ini, yang mana selepas diedarkan, murid-murid akan menggunting ataupun mengoyak kertas lembaran kerja ini kepada kepingan kecil. Selepas itu murid-murid akan berbincang sesama sendiri dan susun kepingan puzzle dengan memadankan soalan dengan jawapan yang betul. So melalui aktiviti puzzle ini akan membantulah merangsang ketahanan daya ingatan murid dalam mengingat apa yang mereka telah pelajari dalam topik ini. Okay, saya Nasazrina binti Abdul Aziz B128164 di mana akan meneruskanlah pembentangan pada hari ini, di mana saya akan membentangkan bahagian cadangan dan juga penilaian. Okey, mari kita teruskan, di mana seperti yang kita dijangkakanlah bahawa tambah berulang ni sebenarnya banyak digunakan pakai di kebanyakan sekolah lah oleh guru-guru matematik terutamanya untuk memastikan pelajar lebih mudah faham dalam menyelesaikan masalah darab. Okey, sebenarnya banyak lagi lah kaedah lain yang digunakan pakai oleh guru yang dapat membantu pelajar dalam meningkatkan lagi tahap kefahaman mereka dalam menyelesaikan masalah menguasai operasi darab ni sebenarnya. Okey, yang pertama saya cadangkanlah kepada guru-guru untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menyediakan aktiviti ataupun program yang berkaitan dengan matematik terutamanya dalam menyelesaikan masalah darab ni, untuk memastikan pelajar tu akan lebih tertarik, mudah faham, dan juga mereka dapat menumpukan perhatian sepenuhnya lah semasa dalam proses PNP di dalam kelas. Jika guru lebih kreatif, sebenarnya banyak memberi manfaat lah kepada keberkesanan proses PNP di dalam kelas antara guru dan juga pelajar lah. Jadi pelajar akan rasa lebih bersemangat, lebih yakin dan juga lebih tertanya-tanya bagaimana untuk menyelesaikan masalah matematik ini. Okey. Seperti yang kita sedia maklumlah bahawa matematik ni sebenarnya tidak boleh dihafal ataupun diceritakan dengan seperti subjek-subjek lain. Mereka perlu betul-betul faham dengan formula-formula yang patut mereka guna untuk menyelesaikan masalah darab itu.
Okey, selain itu saya cadangkan untuk guru perlu memberi latihan yang mencukupilah kepada pelajar, di mana guru perlu pekalah dengan perkembangan pelajar dari semasa ke semasa dengan memberi latihan yang mencukupi kepada pelajar. Jadi apabila mereka mendapat latihan yang cukup, jadi mereka akan bersedialah untuk menjawab soalan peperiksaan nanti. Sebenarnya soalan yang perlu diberi kepada guru tu mengikut tahap kesukaran lah, daripada senang ataupun soalan yang basic kepada yang lebih sukar, di mana soalan basic itu untuk mengasah tahap kefahaman mereka, cara menggunakan formula untuk mereka betul-betul faham topik yang mereka belajar tu. Jadi apabila pelajar itu telah faham, guru bolehlah memberi soalan-soalan yang lebih sukar lah untuk pelajar itu bersedia untuk menjawab soalan peperiksaan nanti, insya-Allah. Okey, seterusnya saya cadangkan untuk guru sediakan soalan pre and post bagi setiap topik yang mereka akan ajar kepada pelajar mereka, di mana soalan ini selalunya diberikan sebelum ataupun selepas PMP dijalankan lah. Okey, soalan pra iaitu diberikan sebelum PMP dijalankan, di mana untuk mengetahuilah sejauh mana kefahaman mereka tentang topik yang bakal diajar tersebut. Okey, soalan post pula, ujian post pula akan diberikan selepas PMP dijalankanlah untuk mengetahui tahap kefahaman mereka. Jadi kita dapat ukurlah tahap kefahaman mereka. Adakah mereka betul-betul faham ataupun tidak faham ataupun kurang faham tentang topik yang kita ajar tadi. Jadi di situ kita dapat baikilah teknik pengajaran kita. Jadi kita dapat memperbaiki lagi dan juga mencari alternatif yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah dalam memastikan semua topik yang diajar dapat dihadam oleh semua pelajar lah. Okey, seterusnya guru juga boleh menggunakan kaedah ataupun teknik yang lain selain daripada tambah berulang ni dalam menyelesaikan masalah darab ni. Tidak kiralah teknik ataupun kaedah apa yang digunakan, asalkan tidak tersasar daripada topik dan juga jalan pengiraannya. Jadi antara kaedah yang saya cadangkan di sini adalah menggunakan kaedah kekisi, di mana juga dikenali sebagai lattice method lah. Kaedah ini sebenarnya telah lama digunakan pakai dalam menyelesaikan masalah matematik ni, dan digunakan pakai untuk bagi mereka di bangku di sekolah rendah lah. Okay, kaedah ini sebenarnya memiliki beberapa kelebihan lah. Pelajar lebih faham dan juga kaedah ini mudah dipraktiskan. Okey, itu saja daripada saya. Saya serahkan kepada rakan seperjuangan saya yang seterusnya. Okey, terima kasih kawan saya. Seterusnya saya akan bentangkan iaitu jadual pelaksanaan kajian, yang mana jadual pelaksanaan kajian ini sangat penting untuk bagi memastikan perjalanan flow kajian yang kita buat berjalan dengan lancar seperti mana ditetapkan dalam jadual. So kita harus ikut. So bagi kumpulan saya dan kawan-kawan bahagikan kepada 5 bahagian. 5 bahagian itu 5 fasa, yang mana fasa pertama ialah fasa penyediaan dan fasa dan persiapan, iaitu mengambil masa selama sebulan. So dekat situ kita akan bincangkan objektif kajian. Apa objektif kajian yang perlu kita capai, dan penyusunan rancangan kajian apa yang perlu kita buat step by step, and then kita dapat kelulusan daripada pihak sekolah sebab kita nak involve dengan student dan sebagainya lah. So kita akan pilih, iaitu kita akan pilih subjek matematik, dan kita akan pilih juga instrumen apa yang kita akan bagi budak jawab, ataupun pendekatan apa yang bagi memudahkan
pelajar itu faham. Okey. Seterusnya ialah fasa kedua, iaitu pengumpulan data, yang mana kita ambil masa selama 2 bulan. Masa kat situ kita lakukan pada bulan 7 dan bulan 8. So, pada 2 bulan tersebut, pengumpulan data itu kita akan cari pendedahan awal kepada subjek kajian. Lepas tu kita tengok latihan tambahan. Kita akan bagi latihan tambahan kepada pelajar yang kita pilih, iaitu 4 batani, al-batani. And then lepas bila kita bagi soalan tambahan ataupun latihan tambahan, kita akan tengok dia punya result macam mana, pengajaran kita macam mana. Okey, masa tu dekat pengumpulan data lah macam mana kan. Lepas tu fasa ketiga ni iaitu analisis data, yang mana kita ambil masa selama sebulan. So dekat sini selama sebulan tu apa yang kita buat ialah iaitu lepas kita buat semua tu kan, kita pun sediakan data kajian untuk dianalisis. Okey, macam mana tahap pelajar semua tu kan. And then kita analisis data pra kajian. Lepas tu kita akan sediakan laporan sementara hasil analisis itu ada. Lepas tu kita akan buat pembandingan prestasi pelajar tersebut, sama ada bagus ke, ada improvement ke, macam tu. And then kita akan sertakan sekali grafik yang mana kita boleh tengoklah tahap-tahap pencapaian pelajar tersebut. And then kita rangkumkan hasil analisis dan kesimpulan dan cadangan yang kita perlu akan improve. Okay. And then fasa keempat itu berlangsung selama sebulan, iaitu kita lakukan pada bulan 9, iaitu yang mana peniadaan dan penyampaian. Okey, dekat peniadaan dan penyampaian ni dalam masa tersebut lah, pada 4 minggu tu, so kita akan tengok, kita akan semak balik buat pembekalan laporan akhir. Dan kita buat persediaan untuk sesi penerangan, kan, penerangan dan hasil kajian tersebut. And then ada sesi soal jawab jugalah untuk pembincangan hasil kajian. And then fasa terakhir itu fasa penilaian akhir, iaitu kita lakukan pada bulan 10, iaitu so kita ambil masa sama sebulan juga, iaitu di mana kita buat penilaian seluruh kajian lah. Kita buat summarize, kita buat penyediaan laporan pembetulan semua. And then kita buat laporan penilaian akhir dan juga cadangan untuk masa hadapan. So berhasil ke tak kita punya objektif kajian tu, objektif kajian darab ni tercapai ke tak? So macam tu lah. Okay. So dalam kajian ni kami berharaplah kajian tambah berulang dan kajian darab ini dapat meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran matematik. So budak-budak pelajar akan lagi suka, lagi fokus dalam kelas untuk mengira, untuk ni untuk masa depan mereka sendiri. Okey, seterusnya saya akan serahkan kepada kawan saya untuk membincangkan tajuk seterusnya. Thank you. Bagi anggaran belanjawan untuk kajian ini memerlukan jumlah sebanyak RM94.50 yang rata-rata diperlukan untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran aktiviti yang berlangsung di dalam kelas.